Assalamualaikum Cikgu Nizam. Waalaikumsalam. Salam kenalan. Ya, selamat berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tepat pukul 4 petang kita bermulalah untuk program kita pada petang ini. Pukul 4 petang. Ada 6 minit lagi. 3 minit lagi. Tepat pukul 4 petang kita mula. InsyaAllah. InsyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang berusaha Puan Siti Hatifah binti Yahya, Timbalan Pengarah Pendidikan di Perlis Sektor Pembelajaran. Yang berbahagia Puan Hajah Puzirah binti Abdul Latif, Penasihat Panitia Matematik Negeri Perlis. Yang dihormati Puan Suhana binti Ishaq, Ketua Penerus Pengarah Sains Matematik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Wakil Pegawai SISC Plus dan Pegawai Unit Sains dan Matematik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang dihormati, yang diraikan Cikgu Nizam, Cikgu Mat Nizam bin Mat Tahir yang kita datangkan terus daripada Negeri Sembilan. Walaupun fizikal tidak boleh merentas negeri, tetapi kita bawa secara online daripada Negeri Sembilan ke Perlis. InsyaAllah berjumpa dengan guru-guru Perlis. InsyaAllah yang dihormati sahabat-sahabat guru, ketua-ketua panitia Negeri Perlis, ketua-ketua panitia matematik Negeri Perlis, dan juga guru-guru 3, 4 dan 5 sekolah-sekolah seluruh Negeri Perlis. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara saya jelas tak di sana? Jelas no? Suara Cikgu Nizam? Okey, jelas. Okey. Salam #09educators. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini. Seluruh guru-guru, ketua-ketua panitia dan guru-guru yang mengajar Form 4 dan Form 5 berkumpul pada petang ini untuk mendengar, untuk mengisi salah satu program. Banyak sisi program sebenarnya PLC ni, sama ada anjuran daripada panitia sekolah ataupun panitia negeri, ataupun juga guru-guru yang ada juga yang melibatkan diri dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah, tujuan kita hadir program pada pagi ini, petang ini, sama ada sebelum ini pun tujuannya untuk memantapkan prestasi guru-guru. Sebab guru-guru mesti sedar bahawa pendidikan dia bersifat dinamik. Kita tidak boleh selesa dengan apa yang ada hari ini, tapi kita kena sentiasa mencari ilmu untuk mencari ilmu-ilmu baru, sama ada segi aspek teknologi ataupun kaedah pengajaran. Dan juga tujuan program kita pada petang ini ialah untuk memantapkan panitia peringkat negeri, panitia matematik peringkat negeri, dan juga panitia matematik peringkat sekolah. InsyaAllah pada petang ini kita akan ada 2 slot pada petang ini. Pertama akan diisi oleh Puan Timbalan Pengarah untuk ucapan dan amanat daripada pihak Jabatan Pendidikan Perlis, dan satu lagi slot akan diisi oleh penceramah hebat kita lah pada petang ini, Cikgu Mat Nizam. InsyaAllah dia akan sampaikan slot utama pada petang ini. Dan kalau kita ada masa, sebab majlis, ikut urusan majlis kita pada petang ini akan berhenti tepat pada pukul 5 petang. Itu ikut urusan lah, insyaAllah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya bagi pihak majlis menjemput Puan Siti Hatifah binti Yahya, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, untuk memberi ucapan dan amanat kepada semua guru-guru matematik Negeri Perlis. Dipersilakan, Puan. Okey. Terima kasih Cikgu Azman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak suara saya? Okey, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam #09educators kepada guru-guru, terutama guru-guru Negeri Perlis. Yang saya hormatilah Cikgu Muhammad Nizam bin Mat Tahir. Jemputan kita pada
petang ini, naib yang dipertua Majlis Guru Cemerlang Malaysia. Jemputan yang saya baca biodatanya amat hebat dan berpengalaman. Terima kasih atas kesudian menerima jemputan ini dan berkongsi ilmu dengan guru-guru di negeri Perlis ini. Yang saya hormati juga Puan Puzira. Ada ke Puan Puzira? Ada Puan. Ada. Ya nampak dah. Puan Puzira yang merupakan penasihat bagi Panitia Matematik Negeri Perlis. Seterusnya Puan Suhana binti Muhammad Ishak, Ketua Penolong Pengarah Sains dan Matematik. Cikgu Azman, pengurusi Panitia Matematik bagi Negeri Perlis. Para pegawai SIC, penolong-penolong pengarah bagi unit sains dan matematik. Kita gabungkan sekali lah di sini. Dan khususnya guru-guru tingkatan 4 dan tingkatan 5 pada petang ini. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya apa yang dirancang di bawah satu program yang kita panggil sebagai sharing. Maknanya berkongsi daripada pihak-pihak yang kita rasa amat kita perlukan untuk berkongsi amalan-amalan terbaik bagi guru-guru di negeri Perlis. Dan sebelum saya teruskan untuk pembentangan saya pada petang ini, sebenarnya saya mewakili Tuan Pengarah yang tidak dapat hadir pada petang ini atas urusan peribadi. Jadi ini menyebabkan saya mewakili Tuan Pengarah pada petang ini. Jadi apa yang saya harapkan pada petang ini, semua guru tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran matematik ambil cakna kerana kita bertuah pada petang ini. Cikgu Muhammad Nizam sudi berkongsi ilmu, pengetahuan, kemahiran yang menjadi amalan terbaik untuk kita semua. Dan saya untuk makluman semualah, sebenarnya program sharing ini bukan terhenti untuk hari ini, tapi dia akan ada lagi, Cikgu Muhammad Nizam kemungkinan akan ada lagi perkongsian-perkongsian yang seterusnya untuk sesi-sesi seterusnya nanti, ya. Baiklah, jadi saya ingin juga berkongsilah dengan para guru bagi mata pelajaran matematik pada petang ini sebelum kita dengar penceramah hebat kita yang kita jemput khas dari orang kata di sini naib yang dipertua Majlis Guru Cemerlang Malaysia, ya. Baik, untuk ni Suhana, slide please. Okey. Saya ingin membawalah para guru yang bersiaran pada petang ini beberapa perkara yang saya ingin berkongsi di sini, ya. Iaitu sebenarnya belajar berfikir di luar kotak dalam menempani norma baru dunia pendidikan. Selalu kita duk sebut, belajarlah, berfikirlah di luar kotak. Jadi sebenarnya apa dia yang kita harapkan para guru? It's the right time now untuk kita belajar di luar daripada kotak. Maksudnya di sini ialah setiap dari kita ni perlu berfikir di luar kebiasaan. Maknanya sekarang ni kita kena berfikir di luar kebiasaan jika kita semua ingin maju ke hadapan atau kita ingin keluar daripada zon selesa. Sebab sekarang ni tak boleh dah untuk kita duduk walaupun kita 20 tahun, walaupun kita melebihi daripada 20 tahun, kita perlu keluar daripada kebiasaan. Itu yang dimaksudkan, orang kata di sini, now is the right time untuk kita belajar berfikir di luar kotak
dalam kita nak mendepani normal baru. Kalau tidak, kita semua akan ketinggalan dalam dunia pendidikan sekarang ini, ya. Dan sebenarnya untuk berfikir di luar kotak ini perlu kita gunakan kreativiti atau pendekatan bagi menyelesaikan segala isu atau masalah yang kita hadapi. Jadi ciri-ciri untuk menjadi insan yang berfikir di luar kotak ini, pertama, mestilah berfikiran terbuka. Yang kedua, mencari idea-idea baru. Dan yang ketiga, mencipta kaedah-kaedah baru. Jadi apa yang kita lihat dunia sekarang ini? Okay, next. Yang kita lihat sekarang ini, kita kena letakkan bahawa sekarang ini berlaku dua perubahan, iaitu PDPC dan PDPR. Ini yang kita kena melakukan suatu ancakan fikiran kita bahawa daripada konvensional kepada normal baru. Ya. Jadi kita sebab saya letakkan di sini bahawa dia antara orang kata perlawanan antara PDPC jika bersemuka dan PDPR jika tidak bersemuka. Maka lahirlah dari segi online, offline. Jadi benda-benda itu yang perlu, yang saya maksudkan, kita perlu berfikir di luar daripada kotak yang selalu kita laksanakan di sini. Dan saya selalu berpesan bahawa apa yang kita buat semasa konvensional ini, kita tidak boleh bawa sepenuhnya dalam kita melaksanakan semasa normal baharu ini. Ya. Okay, next. Jadi, inilah yang sekarang jabatan sebagai support system kepada guru-guru untuk kita sebenarnya mencari ilmu baru, melaksanakan penerokaan. Sebab macam saya kata, kalau kita tidak mencari ilmu-ilmu baru, walau sehebat mana kita sebelum ini, maka kita akan ketinggalan di belakang dan murid-murid kita akan mula meninggalkan kita. That's why saya kata ilmu baru perlu diteroka sebab sekarang ni cukup banyak ilmu-ilmu baru yang boleh kita dapati terutama dalam normal baharu sekarang ini. Okay, next. Baik, inilah yang saya harapkan daripada para guru, ada sifat inquiry di sini. Maknanya di sini dalam diri setiap kita perlu ada, sentiasa ada perasaan ingin tahu, perasaan meneroka sesuatu bidang ilmu atau mencari maklumat-maklumat yang berlaku sekarang ini. Jadi tanamlah sifat inquiry ini jika kita ingin bersaing atau orang kata bersama dengan pelajar-pelajar kita terutama dalam orang kata normal baharu ini. Jadi dalam sifat inquiry ini saya ingin mencadangkanlah di sini bahawa ada dalam diri kita ini sifat pemerhatian. Maksudnya sini ialah sentiasa mencari jawapan melalui pemerhatian. Yang kedua, tanamlah apa yang kita buat ini sentiasa ada data. Kita tak nak lagi kita cakap okey ini banyaknya kebanyakan, tak. Apa yang kita nak buat sama ada semasa kita dalam kelas ataupun kita nak merancang program ataupun kita nak buat apa saja aktiviti, strategi, teknik dan sebagainya, kita perlu menganalisis data dulu. Dan selepas itu ada juga ramalan-ramalan dalam tindak tanduk kita, ada orang kata inovasi yang akan kita laksanakan atau kita hasilkan dan juga konsep-konsep awal, maksudnya kaitkan dengan pengetahuan sedia ada kita, sedia ada murid dan hipotesis. Maka di sini ini yang saya kata sifat inquiry ini bukan saja pada diri guru tetapi juga tanamlah kepada diri
murid-murid kita jika kita orang kata ingin melihat suatu kecemerlangan terutama dalam khususnya dalam mata pelajaran matematik ini. Okay, next. Baik, saya melihat kepada beza grade purata mata pelajaran sekolah-sekolah negeri Perlis yang mana kita lihat khususnya ataupun terutamanya bagi mata pelajaran matematik untuk SPM 3 tahun. Iaitu bermula 2018, 19 dan 20. Sekejap lagi saya akan tunjuk kenapa saya nak tunjuk data ni. Sebab cikgu pun dah tahu dah about this data. Tetapi ada sebab yang saya nak bawa para guru yang berhadapan dalam orang kata bersama saya ini. Selepas ini ada tugasan yang perlu panitia lakukan di sini. Okay, next. Baik. Berdasarkan analisis, ini yang kita dapat. Iaitu lulus matematik, peningkatan, tahniah kepada guru-guru terutama bukan saja tingkatan 5 tapi juga bermula daripada tingkatan 4. Apa yang kita nak buat mesti bermula daripada tingkatan 4. Sebab kita tak nak selalu yang kita buat itu membebankan guru-guru tingkatan 5. Tapi ada kadang guru yang sama. Tetapi we need the students itu, kita tak nak ada student itu hanya menunggu bila tingkatan 5 baru they are all out untuk mendapatkan sesuatu kecemerlangan. Grade purata mata pelajaran ada peningkatan. Cuma saya tambah sikit di sini ialah matematik tambahan. Mungkin guru yang sama juga yang berada bersiaran bersama saya. Dari segi lulus, kita nampak peningkatan cuma ada penurunan terutama bagi grade mata pelajaran matematik tambahan. Dan semua pun pernah dengar apa yang Tuan Pengarah selalu mencatatkan 1508. Cikgu Nizam 1508 tu ialah dari segi grade negeri dan juga orang kata kedudukan kita. Alhamdulillah Perlis melonjak daripada untuk layak sijil daripada tahun lepas tangga 16 meningkat ke tangga 8 di sini. Tapi cuma untuk tahun ni we have to go more harder sebab kita tak nak lagi angka 5 dalam grade purata negeri sebab we are trying very hard to get angka 4. Tetapi Tuan Pengarah ada menyatakan bahawa tak mustahil because kita tengok dari segi grade purata layak sijil tangga 16 kita boleh lonjak ke tangga 8 bermakna grade purata negeri pun insya-Allah tahun ni kita boleh buat sesuatu untuk kecemerlangan di sini. Okay, next. Dan dari segi analisis kita dapati SPM 2019 layak sijil 77.55% meningkat kepada 0.7%, iaitu SPM 2020 ialah 78.26%. Begitu juga dengan grade purata mata pelajaran peningkatan sebanyak 0.20% di sini. Dan kalau kita lihat 21 sekolah meningkat, 7 sekolah ada penurunan berdasarkan data yang kita berikan tadi. Dan untuk SPM tahun lepas 5.40. Okay, next. Dan yang ini kalau Tuan Pengarah ada, memanglah dia melihat bahawa 7 sekolah grade purata antara 0 hingga 4, 1 sekolah grade purata 4 hingga 5, kemudian angka 5 hingga 6 ada 2 sekolah. Okey, yang kita nak lihat sangat-sangat di sini untuk panitia mengambil tindakan ialah kepala 6 hingga 8, iaitu 6 hingga 7 ialah 14 sekolah dan kalau kita lihat di sini angka 7 hingga 8, 7.01 hingga angka 8 ialah 14 sekolah. 18 sekolah jika kita nak
tingkatkan terutama grade mata pelajaran dan juga layak sijil di sini. Okay, next. Dan target untuk 2021 ialah 82% dan grade purata mata pelajaran kalau kita lihat di sini 5.21% di sini. Okey, sebab kita dah buat pengiraan kalau ikut Tuan Pengarah tahun ni lah, SPM tahun ni ialah angka 4. Kita tak nak lagi, sebab itu kedudukan kita pada orang kata tangga ke-15 sebab 3 state saja yang ada angka kepala 5. Jadi sebab itu our target for next year, tapi kalau ikut Tuan Mengarah, inilah maksudnya di sini we try hard to get terutama bagi peringkat negeri 4, sekurang-kurangnya 4.99 dan kita dah buat pengiraan untuk all the subject macam mana kita nak dapat this target. Okay, next. Baik, ini yang saya nak bawa ni, tapi minta maaf, ini contengan yang kami buat untuk bahasa Inggeris. Okay. This is, saya nak lepas ini, panitia can sit and buat planning. Okay, this is what we call planning program chart. Okay, daripada planning program chart ini, kita pecahkan kepada what is your focus, what is your short term, what is your achievable, and what is the workload it will happen. Okay, daripada fokus ini, how we get this focus? Untuk bahasa Inggeris, kita come up with competency of the teachers, the syllabus and the program. So, kalau kita lihat di sini, macam mana kita boleh dapat teacher, syllabus and program? Jadi ini berkaitan dengan data tadilah. We read the data. From that data, we come up with what is the focus for this year, especially for this subject. Dan program ini kalau lihatlah, tak apa, nanti akan, ni saya tak boleh cakap banyak, saya Cikgu Muhammad Nizam marah saya pula. Jemput dia, saya pula jadi penceramah. Saya bagi gambaran aja. So, untuk program, kita akan berpegang kepada E, maksudnya apa ada ESN. ESN ni ialah maksudnya eliminate, strengthen and new. Maksudnya program-program yang nanti kita lihat nanti ialah adakah program itu perlu kita hapuskan, kita strengthen atau kita work out with a new program. Okey, takat tu. Dan garis panjang itu ialah macam mana kita nak capai daripada fokus, short term, achievable, workload. So, pertama ialah where are we? Pegang pada where are we? Sekarang ni matematik di mana? Maksudnya dari segi keputusan tadi. That's why saya tunjuk keputusan tadi. Where are we? Daripada data-data itu, kita terus kepada where we are going. Kita nak pergi ke mana? So, tengok tadi data saya tunjuk. ETR yang kita nak capai. Kan? Jadi apa yang angka-angka yang kita nak capai? Seterusnya, how we are going there. How we are going there. Macam mana kita nak capai benda itu? So, apabila kita buat sesuatu, peganglah kepada perkataan SMART. Specific, measurable, attainable, relevant and time. Apa yang kita buat itu iaitu perlulah spesifik, khusus, measurable, boleh diukur, boleh dicapai kesesuaian dan seterusnya masa. Dan akhir sekali kita akan lihat kepada how we know we are there. Dalam program yang kita buat perlulah ada tracking. Tracking tu maksudnya teacher impact, program impact, post-trial exam. Jadi benda-benda ini dan akhirnya, tapi satu, jangan kita lupa kepada workload.
of the teacher. Kan? Jadi itu contoh gambaran yang saya nak panitia bincang kemudian nanti untuk nak melihat kepada perkara-perkara ini. InsyaAllah, if we follow this planning program chart di sekolah, di panitia negeri, insyaAllah untuk kita mencapai sesuatu yang terbaik di sini. So I cannot go lebih deep. Di sini saya bagi gambaran saja. Deep kita akan bincang nanti pada masa yang sesuai. Okay, next kita lihat. Inilah janji-janji support system daripada Jabatan Pendidikan yang pernah kita bentang, iaitu support daripada pembelajaran, support daripada SPI, support daripada sektor sekolah and support daripada sektor pembangunan murid untuk kita mencapai moving forward SPM 2021. Okay, next. Inilah yang saya kata tadi, now is the right time kita guru-guru walau di mana berapa lama kita mengajar, kita perlu berfikir di luar kotak, maka kita perlu keluar daripada comfort zone. Now, kita berada dalam fear zone. Now, kita perlu berada pada learning zone and akhirnya it will come out to the growth zone. Please come out daripada comfort zone. Sebab normal baru kita tidak boleh berada lagi pada comfort zone. Terbukti ada guru-guru yang menyatakan pelajar-pelajar saya sudah mula meninggalkan saya. Pelajar-pelajar saya sudah mula tidak mahu mengikuti apa yang saya orang kata ingin lakukan atau laksanakan. So please keluar daripada comfort zone. And apa yang kita nak capai? Yes, everybody in a fear zone. Tapi don't worry. Kalau kita bekerjasama, kita work hard as a team, maka kita akan keluar daripada learning zone and we'll come out with the fear zone dan kita akan berada pada learning zone and the growth zone di sini. Dan akhir kata daripada saya, please, I love my job. Don't stress yourself. Jabatan will give support, tapi we need satu teamwork daripada semua. I love my job. Ada hikmah di sebaliknya, ada balasan di sebaliknya. Tak kepada kita, kepada keluarga kita, ya, daripada setiap titik yang kita berikan kepada anak didik kita. Please untuk semua tanamlah bahawa I love my job. I have support from Jabatan Pendidikan and we will support apa yang cikgu-cikgu perlukan. Give us your idea. What do you need? And we will support you. Dan akhir kata, kalau saya terlajak masa, Cikgu Azman pun jangan marah saya, ya. Dan Cikgu Nizam pun semua. Jadi ini yang saya ingin lontarkan for you all to think and what to do and what next yang perlu kita lakukan. So saya orang kata mohon maaf jika ada salah dan silap daripada tutur kata. This is deeply inside my heart. I want to share with you all. So apapun, terima kasih Cikgu Muhammad Nizam atas perkongsian di sini. But don't be afraid. Ada hari-hari we'll call you again. Kalau orang kata kita ada orang kata perancangan dan sebagainya. It's not the end untuk hari ini. Dia akan ada siri-siri seterusnya. Jadi saya sudahi dengan sekian. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Puan Siti Hatifah, Timbalan Pengarah Pendidikan. Banyak tugasan yang diberikan kepada kita lah oleh Puan Siti Hatifah, oleh panitia negeri dan juga guru matematik lah, insya-Allah. Sebelum saya menjemput Cikgu Muhammad Nizam
untuk menyampaikan ceramah. Ceramah Cik Nizam no? Ceramah ha? Pembekalan dia. Jadi saya nak kita kena sedikit biar data ringkas Cikgu Nizam. Kalau nak tengok biar data dia panjang. Hebat Cikgu Nizam ni. Tapi saya ambil yang jawatan sekarang lah. Jawatan sekarang naib yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Malaysia. Hebat naib NYDP Guru Cemerlang Malaysia. Yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Sekarang ni mengajar di SMK Datuk Sedia Raja Cikgu Nizam. Rembau Negeri Sembilan. Lepas tu panel pengubah di SKP KSSM tingkatan 5. Lepas tu jurulatih utama kebangsaan matematik KSSM tingkatan 3, 4 dan 5. Banyaklah biodata ni. Orang yang hebat pada petang ini. InsyaAllah boleh sampaikan sesuatu yang berharga untuk warga pendidikan, warga pendidik boleh lah insyaAllah. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Mat Nizam bin Muhammad Tahir untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okey, kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis Cikgu Azman Okey, seterusnya yang bahagia Puan Siti Hatifah binti Yahya, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Negeri Perlis. Okey, yang dihormati Puan Fuzirah binti Abdullah Latif, Penasihat Penelitian Matematik Negeri Perlis. Bagus Puan Perlis ada penasihat. Okey, bagus, boleh ikut. Okey, seterusnya Puan Suhana binti Muhammad Ishak, Ketua Program Pengarah Sains dan Matematik. Okey, semua SIC+, pegawai-pegawai di JPN sektor Sains dan Matematik Negeri Perlis, JPN Perlis, guru-guru tingkatan 4 dan 5 seluruh negeri Perlis. Okey, sebenarnya saya taklah sempat mana kebetulan saya diberi diberi peluang lah kan untuk menghadirilah beberapa perkongsian jurulatih kebangsaan dan sebagainya lah, panel dan sebagainya. Okey, ni slide saya sebelum tu kan, saya terlupa tukar kan sebab last minute dia beritahu. Okey, tak apa. Okey, sebenarnya hari ini saya ingin berkongsi lah berkongsi sedikit berkenaan dengan matematik lah kan, apa yang kami buat di sekolah, di jabatan, di peringkat negeri, daerah dan sebagainya lah. Okey, right. Okey, ni sedikit biodata saya lah kan. Okey, tenaga pengajar utama, kita baca lah tadi, pengurusi dah baca. Okey, kita boleh teruskan. Ini antara pembentangan dan terbitan. Okey. Okey, saya lebih suka tengok, saya kongsikan apa yang kami buatlah di sekolah. Okey, sebab main kita adalah pelajar. Okey, daripada sekolah lah baru kita bawa ke daerah, kita bawa ke negeri dan kebangsaan lah, insyaAllah kita sesamalah. Kalau ada pembetulan ke, ada peringatan, ada penambahbaikan, okey, dipersilakan dipersilakan komen dan bagi tahu supaya kita sama-sama boleh perbaiki, insyaAllah. Okey, sebelum saya nak bermula, saya lebih suka tengok isu ataupun masalah yang dihadapi oleh murid saya lah terutamanya semasa PDPR. Okey, saya cikgu matematik lah kan, so kita tengok berkenaan dengan matematik. Okey, yang saya dapat isu atau masalah murid kami adalah sukar mendapatkan modul. Okey, dari segi masalah kita ambil tindakan kan, ini boleh buat sesuai lah, nak ikut pun tak ada masalah. Okey, kemudian mencari guru yang sentiasa memberi bimbingan. Okey, kemudian kurang bersedia untuk mengikuti kelas. Okey, murid kurang bersedia lah mengikuti kelas. Kemudian ada juga kemungkinan murid yang belum mencetak atau membeli modul atau peranti yang perlu dikongsi bersama adik-beradik. Ada yang pekerja, ada yang ibu bapa penjaga bekerja. Okey, terpaksa tunggu ibu bapa balik, okey, baru boleh
guna peranti kan, contohnya handphone dan sebagainya lah untuk mengikuti PDPR. Okey, murid saya juga dapati murid tidak dapat bimbingan terusan dan susah bersemuka dengan guru. Itu isu yang kami hadapi lah. Okey, untuk mengatasinya, okey, saya menggunakan kaedah text tube ni lah. Ni salah satu lah kan. Okey, text tube digunakan apa di teks tu, maksud dia macam kami menggunakan sepenuhnya buku teks. Okey, sepanjang PDPR. Okey, bagi saya, pendapat saya dan rakan-rakan di sekolah lah kan, kita sebagaimana kita ketahui tingkatan 5 tahun ni 4 dan 5 adalah silibus baru KSSM matematik. Jadi silibus dia berubah lah kan. Ada yang insurans, percukaian, subjek barulah, silibus baru. Kemudian yang kita nampak buku bukan tak bagus, buku rujukan di luar bukan tak bagus, tapi bagi saya masih belum mantap lagi lah. Okey, oleh sebab itu lebih baik kita gunakan sepenuhnya buku teks. Okey, kemudian dah habis buku teks baru kita cari alternatif untuk menggunakan buku rujukan. Okey, bagi saya lah pendapat. Okey, kalau salah boleh betulkan. Okey. Seterusnya tube ni bermaksud, okey, kita merakam semua PDPC yang kita buat dan memuat naik ke saluran YouTube. Macam saya ada saluran saya sendiri, Nizam Tahir lah. Setakat ni lebih 200 video PDPC. Yang baru ni saya tengok 280 lebih lah kan. Barulah 200 lebih. Okey. Kemudian hasil pemerhatian selepas menggunakannya, kami nampak murid sebagai seronok belajar dari buku teks dan boleh merujuk saluran YouTube sebelum, semasa dan selepas PDPC yang kami nampak lah. Kemudian Alhamdulillah peningkatan grade mata pelajaran purata GPMP SPM 2020 bagi sekolah kami meningkat 0.76 berbanding tahun sebelumnya. Ini merupakan pencapaian terbaik lah sekolah kami. Untuk makluman, saya dah mulakan YouTube ni pada 2-3 tahun lepas lah sebenarnya. Kita share lagi. Ini sebenarnya hasil usaha semua guru-guru matematik lah kan. Daripada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Tingkatan 4, 5 ni sambung saja sebenarnya. Jadi kita perlukan komitmen daripada semua guru-guru matematik. Kejayaan ini juga merupakan kejayaan kami semualah. Bukan saja tingkatan 5. InsyaAllah kami buat sama. Kebetulan kita pun ada inspirasi matematik kan. Kita buat inspirasi matematik, modul berkaitan tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya merupakan ketua lah penyaras bagi program tersebut. Alright. Seterusnya, kaedah ni simple ya. Yang ni cikgu pun boleh tengok lah kan. Yang pertama kita beri link YouTube. Cikgu boleh gunalah YouTube sesiapa pun. Tak kisahlah, yang penting berkualiti lah kan. Ke grup Telegram murid kita sendirilah. Ini untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan topik yang kita nak ajar. Seterusnya, contohnya kita ambil macam saya nak ajar bab 6 tingkatan 4. Dia perlu ketahui keseluruhan topik supaya mudah faham dan dapat tingkatkan pemahaman. Kalau kita tengok contoh dia, ni saya dah download siap ni, takut lain ya. Ini contohlah. Bersama Cikgu Niza, kita pada hari ini adalah ketaksamaan linear. Konsep ketaksamaan. Begini saya laju lah. Nanti cikgu boleh tengok lah. Sekejap saya laju. Ketaksamaan yang pertama adalah ukuran lebih besar sama 5. Sekejap. Nanti boleh tengok detail lah kan. Sebab lama ni kan. Kita sambung. Maksud dia, kalau kita, contoh hari ni masa saya rajin lah kan, saya guna kaedah green screen. Iaitu saya rakam dan saya masukkan suara dan edit lah. Yang ni supaya belajar lagi minat lah. Cuma ada yang komen, oh cikgu macam TV ya cikgu. Jadi sedikit dia menarik minat pelajar untuk melihat dan masa yang sama untuk belajar lah apa yang dia akan belajar, keseluruhan tajuk tersebut. Jadi bila dia nampak gambaran keseluruhan tajuk tingkatan 4 iaitu ketaksamaan linear kan. Secara contohnya kalau kita tengok dia beri kesan ya, kalau bagi pendapat saya lah. Pelajar yang tak tahu langsung dan dia tahu sikit-sikit berkenaan apa tajuk yang dia nak belajar. Jadi yang saya nampak bila pelajar tu dia dah survey apa dia nak belajar, jadi kefahaman dia tu meningkat berbanding dengan dia tak belajar langsung lah kan, tak tahu langsung. Jadi kita dah jimatkan masa lah. Dan kita dapati pelajar semakin mudah faham lah berbanding tak tengok langsung kan. Alright.
Okey, seterusnya kita tengok langkah kedua dia. Okey, kita macam kami lakukan PDPR secara Google Meet dengan murid. Okey, seterusnya kita merakam semua sesi PDPC kita lah dan memuat naik macam saya ada YouTube saya sendiri iaitu Nizam Tahir kan, atau boleh pergi gg.gg/Nizam Tahir. Okey, contoh dia kita tengok. Alright, okey sekejap. Ni dia. Okey, ni contohlah. Yang ni saya rakam menggunakan iPad. Okey, cikgu boleh lah, tak kisah guna iPad, apa yang ada lah. Kalau cikgu ada, paling kurang pun kita ada handphone, mungkin kita boleh letak handphone di atas. Okey, dan mungkin kita boleh guna kertas handphone sebagai visualizer. Okey, ada macam kita nampak ada cikgu yang kreatif, guna kotak kan, lubang kan, jadikan stand untuk handphone dan dia boleh tulis dan share kepada pelajar. Apa-apa kaedah. Yang penting matlamat dia kita boleh rakam. Ini contohlah saya guna iPad. Respon sikit tak? Okey. Nanti boleh tengok lagi. Ada 200 lebih. Okey, seterusnya. Saya tutup. Okey, ni apa yang kami buat dah. Okey, seterusnya kita tengok. Yang ketiga kami susun ke semua. Contohnya tajuk ketaksamaan linear ni ada 11 video. Kita susun dalam satu playlist dan namakan bab 6 kan, tingkatan 4. Okey, kita susun ikut susunan dalam buku teks tingkatan 4. Ini tujuan dia bagi memudahkan murid membuat rujukan. Macam pelajar saya kan, mungkin cikgu pun sama lah kot. Okay, macam saya adalah sekolah harian, SMK kan, sekolah harian. Ada 6 kelas kan, 6 kelas. Okay, satu kelas tu hampir keseluruhan, atau separuh lah kan, separuh pelajar tak tahu baca. Okay, macam saya ambil kelas hujung lah kan. Jadi kalau tak tahu baca ni kita faham lah kan, macam mana kita nak ajar algebra lagi. Ada satu tahun tu macam pelajar tu ada kebetulan lah kan, dia ditangkap dan sebagainya, tu isu lain lah, tak tahu baca. Disebabkan umur 17, dia masuk tingkatan 5. Jadi proses dia macam mana kita nak luluskan pelajar tersebut. Okay, jadi kita terpaksa lah kan, terpaksa guna pelbagai kaedah supaya matlamat kita sekarang ni, kalau pelajar yang kelas yang dikatakan yang ujung tu adalah target dia lulus. Okay, kemudian pelajar yang 1, 2 tu target kita A, pertengahan kita targetlah seberapa ramai yang boleh dapat A. Itulah syarat dia. Okey, kemudian ada pelajar yang tak ada gadget tu, maksud dia pelajar yang terlibat ada yang bapa ataupun penjaga balik di rumah, perkongsian adik-beradik. So dia boleh tengoklah itu matlamat kita kan. Bila kita rakamkan melalui YouTube ni, dia boleh tengok dan boleh kongsi ataupun boleh belajar. Okey, di luar waktu PDP, PDPC. Okey, sebenarnya kita kongsikan playlist tersebut ke grup Telegram murid-murid. Okey, ni playlist dia lah. Kalau kita tengok. Okey, kita tengok. Ni playlist dia. Sorry. Ni contohlah playlist. Okey, ini saya susun. Ada beberapa tajuk. Okey, supaya memudahkan pelajar. Ni saya senaraikan juga bab berapa, muka surat, contoh-contoh supaya memudahkan pelajar. Okay, bagi saya kita tak perlu rakam lama-lama. Kalau lama mungkin pelajar macam pelajar kami lah kan, ada masalah data. So jadi data tu dia kena drag kan dan membazir data lah. Jadi saya lebih suka kita rakam secara singkat lah. Maksimum pun 10 minit lah kan. Lebih plus minus lah sebenarnya. Okay, itu contoh dia lah. Okay, mungkin kalau ada cadangan, boleh kita kongsi bersama lah. Okay, seterusnya kita ulang balik langkah 1, 2, 3 untuk bab lain, iaitu tempat 5 Maths, tingkatan MAT 4 dan 5. Ni subjek saya ajar lah, tingkatan 4 dan 5. Tahun ni saya ajar tingkatan 4 dan 5, matematik dan matematik tambahan. Okay, setakat ni ada lebih 200 video yang telah dikongsi, insyaAllah. Okay, keberkesanan saya rasa nampak. Keberkesanan kaedah TextTube ni, okay, dia memudahkan murid, iaitu menggunakan bahan sedia ada, iaitu buku teks. Okay, tak perlulah nak cetak, okay, kalau bagi modul ataupun nak beli. So masalah penjaga kan, kita pandemik ni, penjaga menghadapi masalah kewangan, okay, so membebankanlah bagi saya. So kita gunakan buku teks sebagai bahan sedia ada. Okay, so dia boleh dijadikan rujukan pada bila-bila masa, iaitu boleh buka lah YouTube kami lah kan, YouTube kita. So dia juga boleh mengatasi masalah perkongsian peranti, okay, bagi saya lah kan. So dia boleh tengok bila-bila masa. So keberkesanan dia adalah peningkatan GPMP lah bagi subjek kita kami, iaitu matematik SPM 20, iaitu pencapaian terbaik sekolah, iaitu meningkat sebanyak 0.76. Okey, keberkesanan TextTube juga. Okey, kami menguji kefahaman pelajar-pelajar melalui quizzes lah. Ni rasa cikgu-cikgu pelis pun biasa guna quizzes. Okey, kita boleh guna live quiz ataupun assign homework lah, iaitu melalui Google Classroom dan link ke Telegram. Okey, ni antara contoh dia. Kita nampak lah kan, peratua dia 94
markah lah yang betul kan. Okey. Yang saya seronok guna quizzes ni adalah pelajar tu boleh mencuba berulang kali, sampai dia faham lah. Yang tu bagus lah quizzes. Mungkin ada pelbagai apps lagi kan. Okey, boleh lah kita share nanti. Okey, keberkesanan TechSoup kepada guru pada kami pula. Okey, yang pertama dia boleh jadikan rujukan di masa akan datang. Okey, bagi kami dia boleh jadi rujukan. Contoh saya lah kan. Boleh jadi rujukan kita lah apa yang kita buat sepanjang PDPR, kalau Nazir apa dan sebagainya tanya, JPN, PPD, kita ada bukti evidence. Okey, terutamanya kalau guru-guru nak ingin memohon guru cemerlang. Okey, ada evidence bagi guru itu sendiri. Seterusnya PDPR tetap akan berjalan kalau kita terlibat dengan tugasan rasmi contoh dia. Jadi kita boleh tayangkan semula PDPR kita ataupun kita rakam awal dan tayangkan kepada pelajar. Yang ini boleh jadikan PDPR offline lah sebenarnya. Okey, satu lagi confirm lah boleh jadi bukti pelaksanaan PDPR kita insya-Allah. Okey, seterusnya cadangan penambahbaikan mungkin boleh digunakan pelbagai medium lah, seperti kesesuaian cikgu lah kan. Mungkin nak guna kamera, kamera sebagai visualizer, kalau ada duit lebih boleh belilah kan. Boleh guna. Kemudian boleh tayangkan tangkap gambar kertas, contohnya kertas yang kita catat kalau matematik perlukan jalan kerja, dan kita sharekan sebagai bahan kita lah kepada pelajar. Mungkin juga boleh disiarkan di TV KPM lah kan, dan lain-lain saluran guru yang berkualiti untuk mengatasi pencapaian internet seluruh Malaysia. Ini cadangan lah. Ini rakaman pelaksanaan PDPR yang kami buat lah, yang saya buat. Ini antaranya, ini ada lebih lah, 281 lah, ini setakat semalam kan. Ada pelbagai kan, yang ni saya terlibat dengan, saya ada tubuhkan grup Telegram iaitu Kelas Online PDPC Malaysia lah kan. Ini kita berkongsi dengan seluruh pelajar-pelajar satu Malaysia lah sebenarnya. Ini ada terlibat dengan pelajar ni sebelum pandemik tu. Ini sebenarnya tercetus apabila ada pelajar contohnya ini. Kan? Ada pelajar yang tak dapat menghadiri kelas secara semuka kan. Disebabkan terlibat dengan program sekolah lah kan, sekolah negeri dan sebagainya. Jadi pelajar tu pesan pada rakan dia dan beritahu saya lah, cikgu boleh tak kami rakam pengajaran cikgu hari ni. Permintaan di pelajar lah, itu yang terciptanya untuk rakaman YouTube dan sebagainya. Jadi saya tanya kenapa, sebab dia kata sebab kami terlibat dengan aktiviti dia tu. So jadi bila kami balik nanti boleh jadikan rujukan kepada kami. So kami tak ketinggalan lah apa yang cikgu ajar. Di situ terciptanya idea ataupun untuk saya merakam segala PDPC yang kita buat dan masukkan ke dalam YouTube supaya boleh jadikan rujukan kepada pelajar-pelajar saya dan seluruh pelajar Malaysia insya-Allah. Itu salah satu dia punya cara kan ataupun apa kata orang daripada konsep ataupun idea asal macam mana saya boleh merakam. Dan cikgu pun boleh mula merakam lah sebenarnya. Jadi daripada TechSoup ni yang saya nampak, murid sangat membantu murid lah menghadapi PDPR, iaitu kita masih lagi menggunakan guna bahan sedia ada lah, iaitu buku teks. Kemudian rakaman PDPC kita muat naik, boleh ulang kaji pada bila-bila masa. Ini saya punya secara peribadi lah, kami punya secara peribadi peningkatan GPMP 0.76. So harapan saya semoga lebih ramai lagi guru dapat merakam dan upload segala bahan PDPC, PDPR yang berkualiti untuk dikongsikan kepada murid-murid seluruh Malaysia lah. Sekejap ni sebenarnya ada saya punya YouTube lah kan, sekejap. Kalau kita tengok sekejap ni kalau kita tengok ni saya punya YouTube sebenarnya. Dan cikgu pun saya yakin macam Perlis pun ada YouTube dia sendiri. Ni konsep yang kami buat lah, iaitu kita letak playlist lah kan. Maksud dia setiap tajuk lah. Contohnya kalau kita tengok graf gerakan, kalau dia nak tengok, ni gerakan dari belajar. Ni ada berapa lah, ada 9 video kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kemudian kalau kita tengok video, yang ni di awal pembangkitan. Kalau nak tengok, ini saya punya rakaman bersama dengan JPN. JPN Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni boleh tengok lah kan, ada konsep apa kata, inquiry matematik.
macam mana terciptanya terselasi. Okey, penemuan terselasi. Okey, kemudian saya gunakan ni lah. Okey, keyword dia Okey, ini bagi menarik pelajar lah sebenarnya. Okey. Itulah pelajar terjerit-jerit dan sebagainya kan. Ini konsep lah, mungkin cikgu boleh perbaiki ataupun boleh ikutlah apa yang saya buat ataupun boleh penambahbaikan dan sebagainya lah. Pelbagai apps lah kan. Yang ni saya selitkan Quizzes. Okey, tengok. Okey, lepas tu ada beberapa komen daripada pegawai JPN dan PPD Rembau. Itu salah satu contoh lah PDPR. Okey, contohnya lagi, kejap. Okey. Kejap. Okey, ada juga cikgu yang saya nampak, okey, dia rakam di whiteboard. Okey, boleh juga ikut kreativiti cikgu lah. Okey. Macam ini saya rakam di whiteboard ni kan. Ni. Yang ni tahun lepas. Okey, masih boleh bersemuka. Boleh lah. Kalau misalnya kata cikgu ada whiteboard di rumah, mungkin boleh rakam dan boleh share kepada anak murid dan seluruhnya murid-murid seluruh Malaysia lah. Okey, pelbagai lah kan, kaedah pelbagai. Yang penting kita boleh konsep ni pun ada pelajar saya. Okey, ni pun konsep ini inovasi saya dulu lah. Okey, ini ada teknik kan, beberapa teknik, inovasi saya pun saya masuk sharekan dekat sini. Okey, ni pun ada anak saya punya kan. Okey, kejap. Okey. Ada lagi. Okey, seterusnya kalau kita tengok, sebab ada cikgu yang mengajar tingkatan 3, okey, tingkatan 3 memerlukan graf, okey, boleh download lah kan. Nama software tersebut adalah iPivot, okey. Saya pun dah buang ni sebab dia makan memori kan, sebab saya tak ajar menengah rendah. So saya dah uninstall lah. Okey, itu kalau cikgu nanti boleh PM saya lah. Saya bagi dia punya soft copy ke link ke kan. Mana pula tadi ni. Sekejap. Sekejap, stop. Sekejap ni. Sekejap, satu lagi. Okey, seterusnya kalau kita tengok sebab sekejap, mana bahan nak share lagi. Okey, saya rasa sebab masa pun dijangka sampai pukul 5 kan, nanti ada cikgu yang marah pula. Okey, saya rasa setakat tu je kot yang boleh saya kongsikan. Sebut sedikit lah kan untuk pengenalan kita kepada cikgu-cikgu di Negeri Perlis lah kan umumnya, khasnya. Okey, berkenaan apa yang kami buat lah sepanjang PDPR ni kan, terutamanya sepanjang PDPR ni. Okey, jadi saya harap mungkin cikgu boleh ikut apa yang kami buat ataupun boleh tambah baik lagi, okey, berkenaan dengan PDPR kita lah. Okey, untuk pengetahuan cikgu, kalau KXSM ni, okey, bagi saya, sebab kita adalah silibus yang baru, jika ada soalan boleh tanyalah. Okey, kita adalah silibus baru. Bila silibus baru ni kita nampak cikgu-cikgu ni terkial-kial. Okey, nak cari apakah soalan yang mungkin akan keluar tahun ni, okey, tahun depan lah kan, kita SPM tahun depan kan. Okey. Jadi pendapat saya boleh share sebab kerisauan kan guru-guru seluruh Malaysia sebenarnya. Jadi kalau kita ikutkan, kita tengok balik format-format SPM yang lama kan, yang lama. So sebenarnya dia tak lari sangatlah. Contohnya kalau soalan pelan dan dongakkan. Okay, kalau dulu mungkin 12 markah, mungkin tahun depan kan SPM 2021 mungkin dia jadi 8 markah, 9 markah, tak lari sebenarnya. Okay, contohnya macam set kalau dulu markah dia 3 atau 4 markah, mungkin dia akan jadi lebih kurang macam itulah kan, 3 ataupun 4 markah. So masih lagi kita relevan kata orang, kita gunakan buku-buku yang lama, kecuali ada beberapa topik lah yang macam insurans, percukaian, yang tu tak ada lagi rujukan lah kan. Yang tu kita kena carilah. Tapi macam tajuk-tajuk yang lain masih lagi sama. Macam pembualan matematik pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, cuma beberapa tajuk yang baru tu mungkin baru bagi kita dan ada kerisauan daripada guru-guru seluruh Malaysia sebenarnya kan. Macam mana nak ajar insurans,
macam mana nak ajar percukaian, keuangan. Yang itu sebenarnya kita pun sesamalah belajar. Untuk makluman, kebetulan untuk mengajar subjek insurans, secara personal saya mengambil apa kata orang, sijil untuk menjadi ejen insurans. Saya belajar dan sekarang ni saya layak menjadi ejen insurans sebenarnya. Saya ambil tu tujuannya untuk saya mengajar murid. Itu ilmu lah sebenarnya kan. Jadi kita faham apa maksud insurans, takaful dan sebagainya, dan insurans liability, deductible. So saya faham lah sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau nak buat soalan tu pun masa kami menggubal kan, sebab saya kebetulan alhamdulillah jadi panel lah kan, dipilih sebagai salah seorang panel penggubal di SKP. Kita cari. Dan saya berjumpa dengan ramai lah pensyarah. Contohnya macam insurans, pensyarah politeknik. Dia ada satu maksud dia ada satu jabatan insurans. So kita belajar daripada dia. Macam percukaian pun sama Percukaian dia ada jabatan percukaian di politeknik. Politeknik Shah Alam saya masa tu. Jadi kita belajar daripada pensyarah tersebut. Macam insurans yang bagi kami insurans yang kita nampak tak lain tak bukan kita kena tanya ejen sebenarnya. Kalau saya pernah telefon bank negara berkenaan dengan kepada siapa kami nak dapatkan bahan berkenaan dengan insurans, dia refer kepada ejen takaful, ejen macam Prudential, ING dan sebagainya lah. Jadi kesimpulannya itu yang saya ambil keputusan kebetulan sebelum ni pun saya dah ambil lah ujian insurans hayat, insurans takaful dan sebagainya untuk kita mendalami apa maksud insurans tersebut lah. Itu bagi saya lah. Macam kredit kad pun sama kan, saya sebenarnya sejak dari JU ni, saya jadi JUK untuk tingkatan 3 pada tahun bila tu. Pertama kali lah saya jadi JUK tingkatan 3 tu, itu pertama sekali saya mengambil kredit kad. Sebelum ni saya tak ambil kredit kad. Tak ambil kredit kad, tujuannya sebab saya takut tak pandai nak manage. Jadi saya ambil masa tu saya ada 8 kredit kad. Memang teruk lah kan, tapi sekarang tinggal 1 je lah. Sebab kita nak belajar apa kebaikan dan keburukan kredit kad tersebut. Setakat ni saya masih ada 1 je lah kredit kad, iaitu Maybank. Bagi saya macam itulah kan. Jadi kita sentiasa perbaiki segala ilmu dan knowledge kita. Macam saya pun masih lagi belajar. Kalau online ni kita banyak belajar daripada YouTube lah. YouTube ataupun seminar-seminar yang dianjurkan macam Cik YouTube, kemudian ada apa lagi, dan EDD kan dan sebagainya lah. Kemudian Apple Education. Kita belajar tujuannya untuk memperbaiki lagi ataupun menarikkan lagi untuk mempercantikkan atau menarikkan lagi kita punya persembahan ataupun pengajaran PDPC kita. Bagi saya macam tu lah kan. Rasanya dekat nak pukul 5 dah kan sebab marah cikgu nanti. Saya ada hal. Rasanya itu saja. Saya serahkan semula kepada pengurusi kita. Kalau ada soalan boleh kemukakan cadangan dan sebagainya. InsyaAllah kita sesama berkongsi lah. Kalau boleh saya jawab. Itu je. Terima kasih Cikgu Nizam. Kita buka ada 1-2 soalan untuk Cikgu Nizam. Tak senang nak jumpa orang, nak dengar orang Negeri Sembilan ni. Cikgu Mazirah, kau ada soalan tak? Macam terkiak-kiak nak tanya soalan tu. Cikgu Mazirah. Cikgu Mazirah. Ada soalan? Assalamualaikum Cikgu Azman, pengurusi KP yang di Perlis, KP Panitia Perlis. Cikgu Nizam, happy birthday to you hari ni. Cikgu Nizam happy birthday. Tenang Cikgu Nizam, tahniah. Baik, Cikgu Nizam, saya sependapat dengan Cikgu lah berkenaan dengan kita kena follow buku teks lah untuk format baru KSSM ni, untuk tajuk-tajuk baru. Sebabnya pelajar ini, kohort kita ni yang kata 5 lah ni, mereka lah yang merasmikan setiap buku teks KSSM yang baru kan. Jadi masalah macam Cikgu Nizam kata tadi tu, Cikgu Nizam dapat apa panggil tu, dapat merakam PDPC cikgu tu dengan kali dah ada playlist, iaitu saya tak sampailah tahap tu. Saya buat juga kadang-kadang je rakam. Cumanya jadi macam soalan yang berkaitan dengan tajuk-tajuk baru ini, jadi setakat lah ni, sebab kalau kita tengok buku aktiviti lah, buku aktiviti ataupun buku latihan yang dikeluarkan tu, dia kadang-kadang kita tengok soalan dia macam tak sama. Macam soalan dia tak sama dengan buku teks lah, maksud dia macam ada confuse sikit lah, budak-budak pun duk tanya kan. Jadi satu tu jadi
adakah kita perlu rujuk buku teks dulu? Yang keduanya soalan saya lah kan. Adakah pembelajaran kita itu skop soalan kita setakat buku teks saja atau keluar daripada itu? Contoh macam Cikgu Nizam kata tadi, Cikgu Nizam tanya belajar ambil insurans tu kan. Saya pun saya telefon tanya tanya adik-beradik lah yang nak jadi ejen insurans. Saya tanya sebelum saya mengajar. Dan kalau macam pertukaian tu memang saya belajar lah dulu masa saya buat accounting. Jadi saya tanya lah. Lepas tu, jadi macam maklumat-maklumat dalam percukaian, contohnya pelepasan apa semua tu, adakah diberi dalam soalan? Atau pelajaran ni kena, ini soalan pelajar atau pelajar-pelajar ni kena hafal. Contohnya macam tarif insurans motor, ada mereka kena hafal atau akan diberi dalam soalan. Itu saja nak tanya. Okey, terima kasih ya Puan Mazirah. Hebat juga ni sebenarnya. Kita buka satu lagi kot Cikgu Nizam. Betul. Sebelum ni, kita buka satu lagi untuk soalan. Boleh. Apa kita lajak lah sikit 10 minit Boleh dah. dah. Cuma kesian cikgu tu. Okey. Ada soalan? Cikgu, dah senang ni. Jumpa dengan guru pakar ni. Saya jawab dulu, boleh? Okey, boleh. Okey, terima kasih ya Cikgu Mazirah. Muhammad ni pun orang hebat juga ni, matematik. Okey, selalu jumpa dalam grup kan, semua tak jumpa semuka lagi. Okey, pada pendapat saya, soalannya berkenaan dengan apa yang akan dibagi ya. Yang itu sebenarnya bergantung kepada lembaga peperiksaan lah. Macam table kan, berapa persen bagi insurans, kenderaan, dan sebagainya lah. Yang tu sebenarnya masih lagi kita kalau ikutkan dia sebenarnya bergantung kepada LP lah kan, sebab yang tu pun sebenarnya rahsia kan, ni dia rakam. Yang tu yang sebenarnya saya tak boleh nak komen lah sebabnya yang kita dapat daripada list KSSM tu kan, yang sebaran tu, tak ada benda tu. Jadi kalau tak ada, mungkin dibagi, mungkin tak bagilah, pendapat kami lah. Jadi kalau kita buat soalan, macam saya buat soalan personal, saya bagilah. Takkan pelajar nak hafal kan. Sebab asalnya di SKP kita ni adalah insurans dan pencukaian ni hanya kepada peringkat dasar lah. Tak adalah sampai hafal kan dia punya table tu. Sebab je insurans pun tak hafal tu. Bagi saya lah kot. Tapi bergantung kepada pihak yang berwajib kan. Sama ada dia nak bagi ataupun tidak. Jadi kalau saya buat soalan, saya bagi sebenarnya. Sebab kita tak tahu kan, SPM tak tahu lagi. Tapi kalau tak bagi tu mungkin zalim lah kot kan, pelajar nak hafal. Sebab kita bukan nak menguji hafal budak tu, kita nak uji konsep. Bagi sajalah pendapat ni dijadikan evidence lah pula kan, nanti kena tangkap pula kan. Seterusnya ada lagi tak apa tadi? Apa lagi? Soalan luar tadi Cikgu Nizam. Soalan luar kita ambil daripada buku-buku luar, kurang gaji. Bagi saya untuk KSM ni kita sebenarnya berpandukan kepada soalan lama kan. Soalan lama contoh dia topik yang ada lah, masih ada kan, kita jangan ambil topik bumi sebagai sfera sebab dia dah tak ada dalam silibus kita kan. Kita tengok juga silibus kita. Kemudian kita tengok soalan-soalan yang relevan, maksud dia kita masih lagi rujuk kepada DSKP bagi saya lah. Sebab soalan akan ditanya, kalau ikutkan dia yang pertama sekali rujukan kita adalah DSKP. Kemudian barulah buku teks sebenarnya. Sebab buku teks pun akan rujuk DSKP, tempat saya lah kan. Tu masa di panel lah, berada di panel penggubal DSKP. Jadi sepatutnya yang buat buku teks tu mesti wajib ikut DSKP. Jadi kalau kita confuse, adakah dia masih lagi dalam silibus? Tapi setakat ni mantap kot, matematik tambah mantap lah kan. Kita rujuk DSKP, adakah dia masih ada dalam DSKP? Tapi setakat ni saya nampak masih ada lah, semua dalam buku teks tu masih di DSKP. Contohnya kalau kita dah habis semua soalan dalam buku teks contohnya kan, kita boleh juga ambil soalan-soalan yang berkaitan. Mungkin kita kena fikir sikit lah, adakah soalan ni masih lagi dalam DSKP kita? Sebenarnya tidak. Boleh, tak ada salah. Kita ambil soalan tahun 95, 94 yang masih ada lagi dalam silibus kita, tak ada salah. Cuma kita perbagaikan. Lagi bagus sebenarnya. Kita ambil soalan dulu sebab dulu tu adalah soalan hebat sebenarnya kan. Banding dengan soalan sekarang ni bagi kita, kalau kita ni buat dia kita bandingkan, soalan sekarang ni merupakan soalan yang asas sebenarnya kan. Senang sangat kan. Itu tak ada masalah. Dia jawab tak kakak? Cikgu Mazirah puas hati dengan jawapan tu. Puas hati terangguk-angguk tu. Cikgu Nizam, mungkin boleh share sikit kot program panitia matematik Negeri Sembilan untuk boleh bawa kepada kolej kot nanti.
Okey. program panitia Negeri Sembilan. Okey, untuk Negeri Sembilan sebenarnya tahun ni kita masih lagi dalam apa? Perancangan yang masih lagi di KIV kan. KIV apa kata? Ditangguhkanlah. Sebab arahan daripada Negeri Sembilan tak boleh lagi buat program online dan bersemuka kan sebenarnya kan. Muka confirm tak boleh lah. Sehingga itulah 25 hari mencetak ilmu PDPR tu kan sampai hari haji. Itu yang segala program-program kita ditangguhkanlah. Walaupun ada lah daripada JPN perancangan daripada JPN sama juga nak buat soalan, kemudian nak buat PBD kan, kemudian kita nak buat perkongsian ilmu, PLC dan sebagainya banyak, tapi ditangguhkan sehingga lepas raya lah, raya haji. Itu yang masih lagi setakat ni tak ada lagi lah, kita tumpukan sepenuhnya pada PDPR. Itu yang kebetulan masa JPN nak masuk kelas saya tu pun tak ada masalah sebenarnya kan. Bagi dia takut cikgu ni, sebab dia kata kalau, saya tanya juga kenapa tak boleh kan. Dia kata takutnya cikgu ni satu hal dia perlukan preparation, persediaan untuk mengajar. Dia tak nak ganggu cikgu lah. Kan? Tapi kalau panitia peringkat kalau peringkat sekolah sebelum pandemik tu kita adalah buat inspirasi matematik, kita kumpulkan modul-modul lah, tengok pelajar kita lemah apa, contohnya algebra, kita bagikan latihan algebra, contohnya penggunaan kalkulator atau basic-basic kan. Itu semua sekolah ada buat rasanya. Okey. Yang lain tu rasanya masih lagi, kalau JPN tu masih lagi ditangguhkan lah. Okey. Nanti yang 9 tak banyak sangat lah kan program. Okay, untuk tahun ni lah kan insyaAllah. Okey. Ada lagi soalan cikgu-cikgu? 1-2 soalan lagi kot sebelum kita tangguh. Cikgu Mahani mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Cikgu Nizama, saya Suhana, Cikgu Suhana. Just nak tanya, kalau di sanalah selalunya macam mana nak tangani yang murid-murid tak masuk PDPR ni? Contohlah kan, kita kata kita pun, saya rasa isu yang sama di sana, di 9 ke di Satu Malaysia isu yang sama. Cuma kalau boleh kongsi macam mana cara kita boleh share, bolehlah kita tengok kan. Sebab isu memanglah kalau kelas awal tu kita rasa tak ada masalah. Cuma bila kelas yang hujung-hujung ni, macam mana nak tarik dia orang tu supaya masuk. Walaupun kita kata PDPR ada offline kan, kita tak semestinya online kan. Macam mana nak bagi kata berkesannya PDPR itu. Terima kasih. Okey, saya cuba jawab lah. Ini apa yang kami buat lah kan. Kebetulan saya merupakan guru kelas juga. Okey, antara kelas yang lebih kurang hujung kalau kata orang kan. Okey, jadi apa yang kami buat, okey, macam saya secara personal, saya call setiap penjaga yang tak hadir. Okey, saya call maklumkan kenapa, maklumkanlah kehadiran pada satu hari tersebut lah. Okey, dan yang terkini saya buat grup lah sebenarnya, grup WhatsApp kan, kepada penjaga-penjaga. Saya namakan dia Ibu Bapa 4 USM kan, itu kelas saya lah. Okey, sebab kehadiran kelas saya memang sangat berdukacitakan lah sebenarnya. Jadi bila saya buat grup tu, ada penjaga yang respon, okey cikgu, terima kasih atas makluman, terima kasih, lah dia left group kan. Bila left group tu saya add dah balik. Jadi maksud dia kita nampak sebenarnya dia bergantung pada ibu bapa lah. Itu yang saya kebetulan juga kita maklumkan pada kaunselor juga sebenarnya. Okay, ketidakhadiran kan, sebab kita macam saya sekolah harian. Sekolah harian yang hanya sekolah harian saja yang mengalaminya sebenarnya kan. Okay, dia tak macam SBP dan sekolah terpilih lah. Okay, sekolah harian. Jadi apa yang kami boleh buat, itu yang saya rakam YouTube sebenarnya. Bila rakam YouTube, jadi beri kebebasan kepada pelajar tersebut. Okay, sebab tahun lepas ada satu pelajar saya lah, dia dibuang sekolah sebab kerap tak hadir kan, sakit kan. Jadi dalam masa sebulan atau 2 bulan SPM tu lepas, dia hadir. Dia hadir dan jumpa saya. Dia kata, cikgu, macam mana saya nak lulus matematik, dia kata. Takut dia lulus je. Kan dia tak tahu benda dia kata. Lepas tu saya kata dengan dia, saya bagilah beberapa tajuk kan yang tak melibatkan algebra. Lepas tu saya bagi link YouTube saya lah sebelum ni kan. Tahun lepas kan, banyak juga sebenarnya, ada dalam berapa ratus kan. So dia belajar dari situ dan mungkin juga dia belajar daripada channel-channel guru yang lain. Alhamdulillah dia lulus matematik. Okey, itu yang saya lagi terharu sebenarnya kan. Jadi semoga usaha kita ni boleh jadikan rujukan. Mungkin boleh membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah sebenarnya. Mungkin dia sakit jadi tak mampu nak pergi ke sekolah. Jadi dia kena buang ya. Kemudian dia nak cari alternatif macam mana dia nak belajar. Okey, mungkin bayar tu banyak. Mungkin kita lebih kepada pembelajaran secara percuma lah sebenarnya. Okey, itu bagi saya lah kan. Seterusnya kalau kita nampak mungkin
sekarang ni mungkinlah kalau cikgu tu kata macam kita buat YouTube ni tak banyak view, tak boleh jana income. Okay, pendapat saya mungkin jana income tu perkara kedua lah. Perkara pertama adalah kita berkongsi bahan. Semoga bahan kita tu bermanfaat kepada mereka yang memerlukan. Okay, contohnya macam belajar takdir tu, yang saya nampak ada yang mesej saya, dia kata, cikgu saya punya handphone rosak, tak boleh nak on kan, tak boleh bateri, tak boleh, kalau on lama hang, dia kata, so kita faham lah, taklah kita hukum kan, macam kita kalau nak hukum tu zalim lah kata orang. Kemudian ada yang kata, cikgu handphone saya tak ada, saya guna handphone penjaga saya, memang kita stay kadang kan. Lepas tu ada cikgu, data saya dah habis cikgu, dia kata, okay, ada berapa cikgu, tinggal sikit je untuk bulan ni, tak mampu. Kita faham kan data mahal, tu yang kita secara personal kan, mungkin orang kata pertimbangan profesional lah kata orang. Okay, kita tak hukum lah pelajar yang tadi tu sebenarnya. Kita memahami kan apa yang dia rasa. Tak semua orang ada Unify kat rumah kan. Itu yang saya rakam YouTube. Okay, jadi awak boleh tengok bila-bila masa. Itu yang mungkinlah itu yang KPM wujudkan online dan offline tersebut lah bagi saya. Okay. Terjawab tak cikgu? Okay tak? Okay. Okey, jelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Jangan habis kot soalan-soalan yang nak tanya tu. Ada lagi tak? Ada lagi? Ada cikgu Mazirah, cikgu Mazirah. Boleh tanya. Mazirah. Kita Tak apa, Cikgu Nizam, tanya lagi sekali. boleh. Kita kongsi, tak ada masalah. Baik, Cikgu sekarang kita tengok kan untuk silibus baru ni, dia terlalu banyak dan kita tahu bahawa dah lembaga periksa pun dah bagi tahu dah kata soalan-soalan dia bagi tahu kata daripada form 1 sampai dekat form 5. Okey. Jadi dia banyak kan, tajuk dia memang skop dia banyak lah. Jadi kata kalau saya ni nak buat modul. Jadi kita ni nak tumpu dekat mana bahagian pelajar-pelajar untuk pelajar-pelajar yang orang kata untuk halus ni, harapan lulus ni. Jadi kalau Cik Nizam boleh bagi sedikit pandangan lah untuk kalau kita buat modul untuk kumpulan yang halus ini dan juga untuk kumpulan cemerlang. Minta tolong sikit lah. Aku ada idea dari Negeri 9. No? Terima kasih. Okey, pendapat saya lah kan, sebab pengalaman pun tak lama kan, baru 19 tahun kan, baru lagi lah sebenarnya bandingkan Cikgu Mazirah lagi lama. Okey, yang pertama yang bagi saya kita tengoklah sebab kita silibus baru, kita tengok balik soalan-soalan tahun lepas. Okey, apa yang soalan tahun lepas tu kemungkinan lah kan, dia akan ditanya balik dalam SPM, itu yang sebenarnya. Okey, contohnya macam soalan kertas 1 tu ada soalan algebra kan, indeks, masih lagi kekal kan. Kemudian kertas 2 ada soalan contohnya kebarangkalian, okey. Kemudian soalan persamaan serentak kan, matrix. Okay, kita masih lagi ikut tu. Semua kita perbagaikan. Okay, mungkin dulu 4 soalan, mungkin tahun ni boleh jadi contoh 8 soalan, 6 soalan, daripada 8 soalan mungkin jadi 3 soalan, 4 soalan dan sebagainya lah. Okey, kita masih lagi, asas itu masih lagi tu sebenarnya. Okey, kemudian untuk pelajar yang gandus bagi saya, kita jangan ambil soalan yang melibatkan banyak algebra. Okey, sebab kita tahu pelajar di lemah matematik disebabkan adalah algebra bagi saya lah kan, sebab pelajar saya pun sama. Okay, orang kata matematik algebra is a queen of mathematics kan, itu orang kampung dekat lah mungkin kot kan. Jadi kalau pelajar tu lemah algebra, matematik dia akan dia confirm lah sebenarnya tak boleh jawab matematik. Jadi kita cari tajuk-tajuk yang tak melibatkan, tak banyak sangat melibatkan algebra. Okay, mungkin contohnya kita ambil pelan dan dongakkan, okay, tak ada algebra. Kemudian hukum graf fungsi kan, kalau dulu 12 markah kan, mungkin boleh lagi kita ambil soalan tu. Mungkin statistik yang tak melibatkan algebra, okay, kalau dulu 12 markah, tahun ni mungkin plus minus macam tu sebenarnya, 10 ke 8 ke, jadi dia masih lagi menyumbang. Kemudian soalan yang contoh macam yang saya nampak, soalan kebarangkalian pun pelajar yang lemah boleh jawab sebenarnya sebab dia tak melibatkan algebra kan, cuma dia kena rajin sikit listing kan, okay. Mungkin set ke, okay. Mungkin sekedar saya ada kaedah kipas, kaedah tanda right tu kan, mungkin boleh. Kemudian macam penjelmaan, mungkin saya nampak, okay, lebih kepada teknik kan, teknik contohnya putaran yang pelajar lemah. Macam saya pun ada inovasi dia, boleh tengok dalam YouTube saya. Okay, ada akal 2L kan. Jadi kita cari tajuk-tajuk yang tak melibatkan algebra lah. InsyaAllah kalau kita tumpukan soalan tersebut kepada pelajar yang hampir lulus tadi kan. Okay, kalau dia berubah kepada contohnya sebelum tak buat latihan, tiba-tiba seminggu sekali buat latihan, okay, setiap hari kadang sejam buat latihan, insyaAllah bukan saja boleh lulus, sesilap boleh dapat
B ataupun silap boleh dapat A lagi kan, insyaAllah. Okay. Okey, Nizam, okey no? Saya ingat Puan Suhana boleh tangguh no? Atau Puan Suhana ada ucapan last Puan Suhana? Tak ada, saya ucap terima kasih lah Cikgu Nizam pun. Dia bila kita berhubung dengan dia pun, kita kata banyak kekangan dia lah. Dia pun banyak daripada hari Isnin sampailah Ahad kadang kan, hari Sabtu. Hari ni pun saya minta sangat-sangat, kalau tidak tak boleh ni hari ni. Itu sebab terima kasih lah banyak sebab kelas sampai pukul 3.30 kan. Kemudian sambung ni. Terima kasih banyak-banyak sudi berkongsi lah idea dengan ni. Cuma itulah kita rasa isu untuk matematik sini dan matematik tambahan, Cikgu Nizam pun juga mengajar matematik tambahan kan, adalah sama, iaitu algebra. Tentang algebra ni memang kita kata susah bila murid tak minat tu, itulah algebra tu. Kita kata memang cikgu, satu lagi soalan sebelum akhir saya tanya, macam mana nak tarik murid tu supaya minat matematik sini? Okay, ada tak kaedah ataupun cara nak tarik? Kita tahu matematik ni bila dengar je nak kira. Ada yang minat, tak ada masalah. Yang kira kita kata yang kata dengar matematik ni macam fobia. Itu maksud. Ada tak? Kok boleh kongsi? Okay. Mungkin soalan terakhir daripada saya. Terima kasih. Soalan terakhir dah ni. Terakhir dah. Pun kebetulan adalah pengalaman saya juga kan. Kita cakap berdasarkan pengalaman lah. Kebetulan benda tu berlaku kan. Okey, pelajar yang kelas ujung lah lebih kurang kan, pelajar yang tak minat matematik. Okey, mungkin bagi saya macam saya masukkan kelas yang pelajar yang lemah matematik ni. Okey, apa yang kami buat adalah kita ceritakan kepada mereka contohnya situasi seharian dalam matematik. Okey, supaya dia menarik minat lah. Sebab pelajar ni sebenarnya dia suka borak. Okey, pada saya lah kan. Itu saya alami masa kelas ujung lah kan. Saya lebih suka macam tu lah. Okey. Jadi bila kelas yang last tu maksud dia suka kita borak, dia tak nak kita mengajar. Jadi kita borak dengan dia situasi seharian. Contohnya macam sekarang ni kita tengok tajuk terselasi kan, tajuk baru. Kan, tajuk baru. Yang tu kita boleh tarik minat pelajar, contohnya kita buat projek, kan, buat projek terselasi supaya dia faham konsep terselasi tersebut. Lebih kurang macam itulah. Contohnya macam congak kan. Congak saya pernah share kot. Sinar harian pun pernah share benda tu. Okey, contohnya macam kita nak kira lah kan, nasi lemak tu contoh dia ada artikel saya buat. Okay, contohnya kita buat situasi tu, kita congak, kaedah congak contoh dia. Okay, contohnya harga nasi lemak tu harga dia RM2.40 contoh kan. Contohnya kita beli 3, kalau 2.4 dapat 3. Jadi kaedah congak adalah 2.5 dapat 3, tolaklah dengan 30 sen. Oh cikgu, sonok cikgu. Kita bawa ke dia macam tu lah maksud dia. Okay, jadi secara matematik, sonok cikgu matematik. Bukan macam tu lah. Itu yang saya buat lah. Contohnya lagi kita bagi situasi seharian lah. Macam kalau pelajar lemah tu kita ambil lah satu contoh macam kita bawa dia kepada situasi yang kita nampak hari ni. Macam saya buat macam putaran kan. Kita tengok kipas kan. Kipas kaedah putaran. Yang tengah tu adalah pusat. Yang bergerak tu adalah dia punya objek ke image. Lebih kurang macam tu lah kita ceritakan kepada pelajar, maksudnya inquiry matematik lah. Kebetulan saya pun jurulatih utama inquiry matematik kan. Itu yang saya pun dah apply lah, boleh apply benda tu. Okay, mungkin dengan harapan pelajar tu minat kepada matematik dan dia cuba mendalami lagi matematik dan buat latihan. InsyaAllah dia boleh berjaya lah sebenarnya. Sebab kita target kelas hujung ni dulu sebenarnya kan. Tapi kalau dapat C ke B tu bonus lah. Itu bergantung kepada pelajar kita sebenarnya. Kalau pelajar kita rajin buat latihan, silap dia boleh dapat B ataupun E. Okay, itu bagi saya lah kot. Okay. Cikgu Suhaimi seorang lagi tu. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya bertanya, bagaimana kita nak menarik minat cikgu matematik untuk minat AdMath? Kerana kita tahu ada cikgu yang tak nak ambil AdMath. Tak nak mengajar. Tak nak mengajar. Okey, yang tu pun kami hadapi benda yang sama sebenarnya kan. Saya kebetulan sebenarnya saya dulu di sekolah menengah teknik. Okey, saya posting di sekolah menengah teknik di Johor Bahru, okey, pengalaman saya lah kan. Kebetulan saya posting tu terus ajar AdMath. Kebetulan saya punya degree adalah perekonomian sebenarnya. Okay, kalau perekonomian ni belajar AdMath masih tingkatan 5 sebenarnya. Jadi saya diberi tugasan masa tu dan terus mengajar AdMath. Itu yang terciptanya mungkin saya boleh mengajar matematik tambahan lah. Okay, kemudian bila saya pindah di sekolah harian, ramai sangat yang mengajar AdMath.
Jadi bila ramai mengajar AMAT, jadi saya kena kurangkanlah subjek AMAT. Okey, dapat 1 je. Tingkatan 5 atau tingkatan 4. Kan, dan tahun ni alhamdulillah saya dapat balik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mungkin disebabkan tak ada orang nak mengajar matematik tambahan. Okey, bagi saya, kalau nak menarik minat tu sebenarnya memang susah lah, sebabnya bila cikgu tu walaupun degree dia dalam matematik, pure matematik, tapi dia dah lama, mungkin dah 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun meninggalkan matematik tu tambahan. Jadi kalau kena mengajar matematik tambahan, mungkin dia kena study balik macam budak. Kan? Kalau ikut logik kan memang tak nak lah kan. Memang guru-guru tak nak lah. Kecuali guru tu muda dan tak erti nak mengelak. Tu bagi saya macam tu kot. Okay? Mungkin kerajaan boleh, sebab sekarang ni pun cikgu matematik tambahan pun ramai kot, tak ada berkurangan kan. Itu yang tak ada sangat kot. Okay? Tapi memang kan, mana-mana sekolah saya dapati kebanyakan guru tu tak nak mengajar matematik tambahan. Mungkin salah satunya sebab kena study macam belajar. Okay? So bagi saya nak menarik minat tu susah juga sebenarnya kan. Kecuali adalah daripada sekolah ke kan, kurangkan tugasan tak logik juga. Macam saya pun dah ada waktu banyak kan, tugasan saya SUPBG kan, saya pun guru kelas kan. Susah dekat kan sebab benda tu subjektif kan. Benda tu memang saya tak dapat nak jawab lah sebenarnya. Okay? Kecuali pentadbir lah kan, win-win situation daripada pentadbir ke mungkin kan. Sampai sekarang saya pun tak dapat nak jawab kan, sebab banyak sekolah di Rembau pun ramai yang tak nak ajar matematik tambahan walaupun cikgu option matematik. Mungkin pelih pun sama kot. Kan memang saya tak boleh jawab. Okey, ada soalan lagi. Kita bagi ruang. Cikgu ada soalan nak bagi. Boleh tanya kan. Okey, ada soalan, kita buka. InsyaAllah kalau mungkin ada polisi daripada pihak sekolah, pihak cikgu di Perlis ke, boleh share lah. Okay? Sebab solusi matematik tambahan ni susah kan nak dapat kan. Sebab tu kot, mungkin satu carangan kot. Bila cikgu posting tu confirm tu ajar matematik tambahan. Tu nak mengelakkan lah. Kalau cikgu lama tak nak ada. Macam saya pun asal saya ketua matematik kan. Tapi ada cikgu masuk tak nak ajar AMAT, so saya jadi ketua matematik tambahan. Saya mengalah lah. Okey, tak ada salah. Okey, ada lagi tak silakan. Ada soalan? Rasa tak terjawab kan cikgu kan? Cikgu yang tanya cikgu apa? Cikgu Syami puas hati jawapan tu. Cikgu Syami. Saya pun tak jumpa jawapan dia tadi. Jawapan tak jumpa tu. Memang tak jumpa lagi. Pasal di Perlis pun masalah. Sama. Kan hampir semua negeri, kebanyakan negeri mengalami masalah yang sama. Kan saya pun tak jumpa solusi lagi. Kan? Apalah, kadang kita kata kita boleh bimbing lah kan cikgu-cikgu tapi untuk dia tak nak belajar. mengajar AMAT. Ya? Kena bimbing. Dia tak nak mengajar AMAT. Itulah kata kena motivate sikit lah, motivate kan. Actually semua pandai ni, tak ada masalah sebab saya rasa yang silibus matematik tambahan tu pun dia berada di masa tingkatan 1, 2 yang silibus baru pun dah ada, betul tak? Cuma sikit lah, ada sikit dia dah masuk dah dalam silibus tingkatan 1, 2 tu, 3 tu. Advance-nya dia lebih sikit je pengiraannya kita tu untuk matematik tambahan ni. Sebab konsepnya sama. Kebetulan boleh sebenarnya. Kan sebenarnya nak share sikit lah. Sebenarnya saya pernah terlibat lah dipanggil untuk panel kan. Panel pengbal DSKP AMAT kan. Okey, kebetulan saya ada dalam panel tu sebab dia sebenarnya dia nak masukkan ada berapa lah silibus baru. Okey, dalam matematik tambahan. Contoh dia macam pembezaan trigo, okey dan sebagainya lah. Okey, saya rasa kalau pembezaan trigo tu jadi masuk, confirm lah cikgu-cikgu tak nak ajar tambahan. Kan. Jadi setakat ni alhamdulillah masih lagi silibus yang lama, cuma disusun balik ya, reshuffle dia. Okey, tak ada silibus baru. Mungkin masuk cert sikit pun tak masalah kan. Kan tak masalah lah. Sebab kita undi tu. Okey, tak nak masukkan pembezaan trigo. Rasanya kalau masuk pembezaan trigo, rasanya saya pun tak nak ajar AMAT. Memang pening kepala kan. InsyaAllah kan. Tapi masih lagi silibus yang lama sebenarnya, boleh lagi belajar lah. Kan? Nak tak nak sebenarnya. Okey. Okey, dah habis soalan kot no. Okey, kalau tak ada soalan, jadi terima kasih kepada Cikgu Nizam atas perkongsian yang cukup banyak sebenarnya. Cuma di peringkat negeri ni nak apply apa yang Cikgu Nizam sebut tu. Apa yang Cikgu Nizam sebut dan kita nak cukup tambah dengan yang di negeri Perlis lah. InsyaAllah, terima kasih Cikgu Nizam. Cuma kalau dijemput lagi jangan serik pula untuk join ataupun datang ke Perlis, kamu dah tahu
InsyaAllah. boleh merentas negeri ni. Sekarang ni ada dalam online. Sekarang ni mungkin lepas ni boleh merentas negeri. Dan terima kasih juga kepada Puan Puzirah, Puan Haji Puzirah, penasihat pengurusi penasihat penelitian matematik, Puan Suhana, lepas tu pegawai SIC Plus dan juga pegawai unit sains dan matematik, dan sahabat-sahabat guru sekalian. Minta maaf kalau ada kesilapan, kekurangan semasa saya mengendalikan program ini. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri-siri PLC yang lain. InsyaAllah jangan jemu-jemu untuk menuntut ilmu. InsyaAllah untuk kita buat yang terbaik untuk pelajar kita, yang penting untuk pelajar kita. Bagi kita target kita tahun ini berlaku lonjakan berapa 5.05, saya ingat 5.05 berlaku lonjakan prestasi matematik di peringkat negeri Perlis. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Happy birthday Cikgu Nizam. Terima kasih. Happy birthday Cikgu Nizam. Nanti kita berhubung lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Nizam. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Nizam. Bawa kereta lelok dah balik Negeri Sembilan. Cikgu Nizam, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Nizam. Okey, semua. Happy birthday dan terima kasih Cikgu Nizam. Happy birthday. Happy birthday dan terima kasih Cikgu Nizam. Nyanyilah satu lagu kat Cikgu Nizam. Oh, nyanyi satu lagu. Betul ke Kak Mazirah nak nyanyi satu lagu? Boleh jangan dah. Okey, satu. Tiga. Dapat nyanyi Kaizan. Kaizan nyanyi satu lagu Kaizan. Lama kali sakit, kena cucuk dos kedua baru balik sat-sat ni. Yang sakit tak mana? Yang sakit tak mana Kaizan? Sak tambau. Nyanyi tak mana?